Selamat sejahtera kami mengucapkan kepada pensyarah dan kawan-kawan sekalian. Dengan ini kami ingin membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Protokol Majlis Rasmi dan Acara Jamuan. Tujuan tugasan ini adalah untuk mengenal pasti prosedur yang betul dalam melaksanakan majlis rasmi atau acara jamuan. Justeru, majlis juga didefinisikan sebagai perjumpaan keramaian atau perhimpunan yang dianjurkan secara rasmi atau tidak rasmi oleh sesuatu pihak untuk tujuan atau matlamat tertentu yang dirancangkan dengan penglibatan dan penyertaan oleh pelbagai pihak yang lain dan peserta yang ramai. Selain itu, protokol berasal dari bahasa Yunani yang mencantumkan dua kata dasar iaitu protos yang bermaksud yang pertama dan kola yang bermaksud pelekat. Ini bermakna protokol membawa maksud pelekat yang pertama, iaitu tanda taraf atau status. Peraturan-peraturan dalam istiadat rasmi, peraturan dan adat untuk mengenal keramian, ketertiban, kesopanan, kehemahan dan keharmonian dalam pelaksanaan perkhidmatan dan hubungan luar atau pelaksanaan sesuatu majlis. Namun protokol iaitu salah satu peraturan dan garis panduan untuk menyampaikan data. Peraturan ditakrifkan untuk setiap langkah dan proses semasa komunikasi antara dua atau lebih komputer. Rangkaian perlu mengikut peraturan ini untuk berjaya menghantar data rangkaian. Protokol menetapkan piawaian untuk komunikasi dan menyediakan maklumat terperinci tentang proses yang terlibat dalam penghantaran data. Proses sedemikian seperti jenis tugas, alam proses, kadar aliran data, jenis data, pengurusan peranti. Terima kasih. Saya Hema Syahini akan membentangkan tentang sejarah dan jenis-jenis klasifikasi majlis. Jenis-jenis majlis rasmi terdapat pelbagai jenis majlis rasmi yang terdiri antaranya majlis penuh istiadat, iaitu istiadat pertabalan, penganugerahan, darjah kebesaran, menyampaikan surat tauliah, mengangkat sumpah oleh menteri. Majlis rasmi dan formal iaitu majlis jamuan makan malam yang diberi oleh Perdana Menteri untuk seseorang ketua negara asing. Majlis rasmi tetapi tidak formal iaitu majlis yang tidak banyak mematuhi protokol seperti majlis jamuan teh sempena Hari Kebangsaan. Majlis tidak rasmi tetapi formal iaitu dianjurkan oleh pihak swasta yang memerlukan protokol seperti perasmian sesebuah bangunan oleh Perdana Menteri dan sebagainya. Aspek-aspek pengurusan pelbagai majlis rasmi atau formal seterusnya kita lihat pula dari sudut pengurusan sesuatu majlis rasmi atau majlis formal. Dalam aspek ini, pengurusan jawatan kuasa, tempat majlis, penyediaan senarai jemputan atau cara majlis, kesesuaian pakaian dalam majlis, penulisan pengedaran kad jemputan, memilih menu makanan, susunan dan pelbagai dilancar dengan tepat. Dalam pelaksanaan sesuatu majlis, peranan jawatan kuasa adalah sangat penting. Jawatan kuasa di sini adalah bukan bermaksud jawatan kuasa yang ditubuh khas untuk sesuatu majlis atau head of, tetapi ahli jawatan kuasa sebagai AJK yang telah dilantik serta mempunyai tugasan masing-masing dalam majlis tersebut. Dengan ini terdapat 4 kategori majlis rasmi. Kategori pertama adalah majlis rasmi dan formal. Contohnya perhimpunan pagi, mingguan hari anugerah kecemerlangan kejohanan sukan tahunan. Kedua adalah majlis rasmi tetapi tidak formal iaitu jamuan hari guru, hari kantin. Ketiga, majlis tidak rasmi tetapi formal, mesyuarat agung PIBG. Keempat, majlis tidak rasmi dan tidak formal, sambutan hari keluarga, mesyuarat dalam pejabat. Yang demikian terdapat 20 jenis elemen protokol yang disenarai dalam slide pembentangan ini, antaranya ialah anugerah darjah kebesaran,
Susulan keutamaan persekutuan dan negeri, panggilan hormat, senarai jemputan, kad jemputan, pengacaraan majlis, menyambut tetamu, pemilihan menu, pemakaian anugerah protokol dalam urusan menandatangani perjanjian penulisan program, aturan pentadbiran. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Nantini Gunasekaren, nombor matrik 283850. Selain daripada itu, saya akan membentangkan tentang prosedur majlis yang hendak dilaksanakan, iaitu semasa menjalankan sesuatu majlis sama ada formal ataupun tidak formal. Untuk menjalankan sesuatu majlis, peranan AJK adalah sangat penting. Kerana jawatan kuasa di sini adalah bukan bermaksud jawatan kuasa yang ditubuhkan khas untuk sesuatu majlis ataupun all, tetapi ahli jawatan kuasa yang telah dilantik serta mempunyai tugasan masing-masing dalam majlis tersebut. Prosedur kedua pula, penentuan tempat menjalankan majlis harus ditetapkan seawal mungkin. Hal ini kerana penentuan tempat majlis adalah sangat perlu dibuat awal kerana tempat majlis adalah kaitnya dengan bilangan tetamu dan juga anggaran perbelanjaan. Perkara-perkara penting yang mesti diambil kira adalah seperti diketahui umum dan senang untuk ditunjuk, mempunyai tempat letak kereta yang mencukupi, mempunyai ruang legar yang luas, mempunyai kemudahan asas yang mencukupi dan sesuai dengan jenis majlis yang hendak diadakan. Aspek penyediaan senarai jemputan pula, bagi setiap majlis hendaklah disediakan dalam 5 bentuk, antaranya lingkasan senarai iaitu senarai yang melibatkan kategori dan bilangan tetamu. Segala persediaan majlis hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu awal. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya pada suara kemarin, saya akan membentangkan tentang kepentingan, halangan dan juga cabaran yang didapati dalam melaksanakan suatu acara dan jamuan. Antaranya ialah bajet. Bajet adalah aspek nombor 1 yang paling mencabar dalam merancangan acara. Menurut profesional acara yang berpengalaman dalam tinjauan terbaru ini, jadi jika ini adalah suatu yang membimbangkan, anda pastinya tidak bersendirian oleh kerana banyak perkara kecil berubah atau berlaku secara tidak dijangka semasa proses merancangan acara. Sebaiknya pastikan perbelanjaan anda sederhana. Oleh itu, kita perlu berfikir jauh dan membuat jadual dalam membuat bajet dengan berfikir apa yang akan berlaku pada masa depan. Selain itu, situasi yang tidak dijangka seperti cuaca yang buruk, contohnya hujan, ribut dan juga banjir. Hal ini perlu diambil langkah sebelum berlaku pada hari acara atau jamuan tersebut. Kita perlu mengambil langkah lebih dahulu untuk mengelakkan jamuan atau acara terjejas. Yang ketiga pula ialah perancangan masa, ialah kehabisan masa adalah perancangan acara utama. Tetapi berita baiknya adalah ia benar-benar boleh dielakkan jika merancang proses aktiviti pada masa yang ditetapkan dan membuat jadual masa yang betul dalam melaksanakan sesuatu acara. Hai sekali, aliran kerja yang diperkemas, komunikasi terpusat dan proses perancangan acara berskala bukan sekadar kata kunci. Ini akan menjayakan sesuatu acara dengan lebih baik dan memberikan suasana acara atau jamuan lebih ceria. Selamat sejahtera, saya Wiswan Berasan. Saya sini untuk membentangkan tentang cadangan. Dengan ini, pada pendapat kami, antara cadangan yang dikenal pasti untuk menjalankan majlis dengan jayanya ialah bajet. Di mana kita hendaklah merancang sebelum membelanja wang. Untuk mengelakkan masalah ini, kita harus sentiasa merangka belanja acara korporat terlebih dahulu. Namun, kita harus mempertimbangkan belanja anda sebelum membuat keputusan.
Sebagai contoh, apabila anda memilih tempat, anda harus mempertimbangkan jumlah kos lokasi. Selain itu, cadangan kedua pula ini, profesionalism dalam melancarkan majlis. Sangat penting. Setengah orang berpendapat bahawa perancangan acara adalah mudah dan mereka hanya perlu membuat beberapa panggilan untuk membuat semua pengaturan. Namun itu tidak berlaku. Perancangan acara bukanlah sesuatu yang boleh kita selesaikan dalam 2 atau 3 hari. Mulakan perancangan seawal mungkin dengan menggariskan matlamat anda. Sediakan garis masa tertentu bergantung pada matlamat tersebut. Acara jamuan dan majlis rasmi hanya berjaya apabila tetamu tetap berminat dengan acara tersebut. Oleh itu, kita boleh memastikan tetamu berminat dengan membentangkan dan aktiviti menarik yang memerlukan penglibatan tetamu untuk mengelakkan kebosanan tetamu. Dan akhirnya, kesimpulan bagi pembentakan kami adalah sebagai kesimpulan yang boleh dirumuskan berdasarkan aspek-aspek pengurusan yang anda telah dirangka. Andainya sesuatu aspek pengurusan tertinggal, maka anda terdapatnya sedikit masalah dalam majlis tersebut. Ini boleh mendatangkan tanggapan yang negatif terhadap penganjur program tersebut. Daripada itu, jawatankuasa yang dibentuk hendaklah bertanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Akhir sekali, kami juga memahami proses upacara rasmi yang betul dan bagaimana upacara ini dilaksanakan. Terima kasih.